Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut adalah pembentangan tugasan kumpulan bagi subjek Ekonomi dan Pembangunan GMGF 2014 yang bertajuk Larangan dan Kuota Perdagangan di Negara China. Pasangan dalam kumpulan ini terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Salihin bin Muhammad Azmi, nombor metrik 267160, dan Balkis binti Abu Bakar, nombor metrik 267074. Antara isi kandungan pembentangan ini termasuklah pengenalan, analisis larangan dan kuota perdagangan antarabangsa di negara China dan kesimpulan. Pengenalan, takrif perdagangan antarabangsa dan imbangan pembayaran. Perdagangan antarabangsa merujuk kepada pertukaran barang, perkhidmatan dan modal antara negara-negara yang berbeza. Ia melibatkan jual beli produk dan perkhidmatan melintasi sempadan negara dan menjadi asas kepada interaksi ekonomi global. Perdagangan antarabangsa negara-negara bertujuan memaksimumkan kelebihan kompetitif mereka, mengakses sumber daya yang lebih melimpah dan mengeksplorasi peluang pasaran di peringkat global. Imbangan pembayaran pula merujuk kepada perbandingan antara aliran kewangan antara sebuah negara dengan negara-negara yang lain. Ia mencakup aliran wang yang berkaitan dengan perdagangan barang dan perkhidmatan, iaitu kemasukan dan keluaran, serta aliran kewangan yang berkaitan dengan pelaburan asing dan hutang antarabangsa. Imbangan pembayaran memerhatikan sama ada negara tersebut mempunyai lebihan aliran wang, iaitu surplus atau defisit. Pengukuran dalam larangan dan kuota perdagangan di negara China. Larangan dan kuota perdagangan adalah instrumen penting yang digunakan oleh China untuk mengawal dan menguruskan aliran perdagangan antarabangsa mereka. Pengukuran ini melibatkan penentuan produk yang boleh diimport atau dieksport serta kuantiti atau nilai yang dibenarkan masuk atau keluar dari negara. Pengukuran ini adalah asas yang penting dalam membentuk lanskap perdagangan China. Negara China menentukan senarai produknya yang dilarang diimport atau dieksport termasuklah bahan kimia berbahaya, senjata dan barang-barang yang dianggap mencabar keselamatan atau keamanan negara. Contohnya, China melarang perdagangan senjata nuklear dengan negara-negara tertentu. Penguatkuasaan larangan dan kuota perdagangan ini amat perlu dipatuhi demi memastikan nilai integriti terhadap undang-undang, termasuklah mengelakkan sebarang isu dengan pihak berkuasa tempatan. Antara contoh pengukuran larangan perdagangan negara China adalah mereka telah menguatkuasakan larangan import sisa plastik tertentu dari negara-negara asing bertujuan menjaga dan memelihara keselamatan alam sekitar. Pengukuran dalam menentukan kuota perdagangan adalah penting. Negara China menetapkan had kuantiti atau nilai untuk produk tertentu yang boleh diimport atau dieksport. Contohnya, China menetapkan kuota kuantiti bagi produk pertanian tertentu seperti beras. China juga menetapkan had kuantiti atau nilai bagi produk tertentu yang boleh dieksport atau diimport. Kuota ini boleh digunakan untuk menghadkan pasaran terhadap kejatuhan harga atau untuk menggalakkan pertumbuhan industri tempatan. Contohnya, China menetapkan kuota ekspor bagi komoditi seperti logam berharga. Kadangkala, China menetapkan kuota berdasarkan negara asal produk. Ini bermaksud bahawa jumlah produk yang boleh diimport dari negara X berbeza daripada negara Y. Kuota ini boleh digunakan sebagai alat untuk mengatur hubungan perdagangan dengan negara-negara tertentu. Contohnya, China menetapkan kuota khas untuk import kereta dari Jepun berbanding dengan Amerika Syarikat. China telah mengenakan kuota ekspor bagi produk seperti tanah jarang yang digunakan dalam teknologi tinggi. Kuota ini membantu China memastikan pengawalan ke atas sumber daya yang penting dalam industri teknologi mereka. Ini juga memastikan bahawa mereka dapat mengeksploitasi nilai tambah ekonomi daripada sumber daya yang strategik ini. Kepentingan larangan dan kuota perdagangan antarabangsa kepada negara China. Salah satu kepentingan utama larangan dan kuota perdagangan adalah untuk melindungi industri dalam negeri China daripada persaingan asing yang tidak adil. Ini penting kerana ia membantu menjaga pekerjaan tempatan dan pertumbuhan sektor strategik seperti teknologi tinggi. Larangan dan kuota membolehkan China mengawal kualiti dan keselamatan produk.
Setiap produk yang masuk ke pasaran wajib mematuhi standard yang ditetapkan oleh negara. Ini merupakan langkah yang penting untuk melindungi keselamatan awam dan kesihatan pengguna. China mempunyai matlamat untuk meningkatkan pengeluaran dalam negeri dalam sektor-sektor strategik bagi memperkukuhkan kekuatan ekonominya. Oleh itu, larangan dan kuota perdagangan boleh digunakan untuk memberikan insentif kepada pengeluaran tempatan dalam sektor-sektor tersebut. Imbangan pembayaran positif bermaksud negara mempunyai lebih banyak ekspor daripada import. Larangan dan kuota perdagangan membantu mengawal aliran wang asing dan memainkan peranan penting dalam mengekalkan keseimbangan pembayaran yang positif bagi negara China. Melalui larangan dan kuota, China dapat mengenakan bayaran atau yuran kepada pengimport asing atau syarikat ekspor asing yang ingin mengakses pasaran China. Ini memberikan pendapatan tambahan kepada negara atau kerajaan tempatan yang boleh digunakan untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Selain daripada aspek ekonomi, China juga mengenakan larangan dan kuota untuk mencapai objektif politik dan keselamatan negara. Mereka dapat mengawal aliran produk yang mendatangkan ancaman kepada keselamatan awam atau kepentingan nasional. Analisis larangan dan kuota perdagangan antarabangsa di negara China. Sejarah perdagangan antarabangsa negara China. Sejarah perdagangan antarabangsa China bermula pada abad ke-20 dan berlanjut hingga kini. Reformasi ekonomi pada tahun 1978 di bawah Deng Xiaoping membuka pintu bagi pelaburan asing dan perdagangan luar negeri yang lebih bebas, memacu pertumbuhan ekonomi pesat. Pada tahun 2001, China bergabung dengan WTO, membuka peluang eksportasi yang lebih besar dan memperluas akses ke pasaran global. Pertumbuhan perdagangan maritim dengan infrastruktur pelabuhan moden seperti pelabuhan Shanghai dan pelabuhan Shenzhen memperkuat posisi China dalam memperdagangkan dunia. Pertumbuhan ekonomi juga mendorong permintaan domestik, memacu pertumbuhan perniagaan dalam negeri. Dengan lebih dari 1 bilion penduduk, China kini menjadi salah satu pasaran dalam negeri terbesar di dunia. Dengan dasar pembukaan ekonomi, keahlian dalam WTO, pertumbuhan perdagangan maritim dan pertumbuhan pasaran dalam negeri, China telah menjadi kuasa ekonomi global yang memegang pasaran penting dalam ekonomi dunia. Analisis arah aliran perdagangan antarabangsa iaitu import dan eksport dari tahun 1990 hingga 2022. Perdagangan antarabangsa China dari tahun 1990 hingga 2022 telah mengalami transformasi yang luar biasa, mempengaruhi ekonomi negara ini serta memberi kesan yang signifikan kepada ekonomi global. Sejak reformasi ekonomi China pada awal 1980-an, ekspor China telah berkembang dengan pesat. China telah menjadi salah satu pusat pengeluaran dunia. China mempunyai pasaran ekspor yang dominan ke negara-negara seperti Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan negara-negara Asia Tenggara. China memainkan peranan penting dalam rantai bekalan global. Pertumbuhan ekonomi yang pesat di China telah mendorong permintaan dalam negeri untuk bahan mentah dan komoditi. China mengimport jumlah besar bahan mentah seperti minyak mentah, besi dan biji tembaga. Selain bahan mentah, China juga mengimport produk teknologi tinggi seperti komponen kawalan peranti elektronik dan mesin canggih. Meskipun China memiliki sumber bahan mentah yang melimpah, ia juga bergantung kepada import bahan mentah dan komponen penting untuk sokongan industri dan pembangunan. Pendekatan terhadap perdagangan oleh negara China termasuklah bergabung dengan Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO pada tahun 2001 telah memainkan peranan dalam mempercepat pembukaan ekonomi China terhadap pasaran global dan perdagangan yang lebih bebas. China telah menjalin perjanjian perdagangan dengan pelbagai negara dan kumpulan negara termasuk rangkaian perjanjian ASEAN-China dan perjanjian Trans-Pasifik yang komprehensif dan progresif. China telah memperluas pasaran ekspor dan importnya ke negara-negara baru dan sektor-sektor baru. Contohnya, Belt and Road Initiative iaitu BRI membantu China mengakses pasaran baru di Asia, Eropah dan Afrika, mempromosikan perdagangan dan pelaburan.
Senarai rakan dagang utama negara China. Rakan dagang utama China adalah negara-negara yang menjalani perdagangan yang signifikan dengan China dalam pelbagai sektor ekonomi. Beberapa rakan dagang utama China termasuk Amerika Syarikat merupakan pasaran ekspor terbesar China dengan perdagangan berbilion-bilion dolar produk yang dihantar ke Amerika Syarikat setiap tahun. China dan Jepun mempunyai hubungan perdagangan kukuh terutama dalam produk elektronik dan automotif. Korea Selatan adalah rakan dagang utama China dalam sektor elektronik dan pembuatan. Bagi Kesatuan Eropah, merupakan pasaran ekspor terbesar bagi China dengan negara-negara seperti Jerman, Perancis dan United Kingdom menjadi pemain utama dalam perdagangan dengan China. Malaysia adalah rakan dagang utama China dalam sektor minyak sawit dan elektronik. Australia adalah rakan dagang utama China dalam sektor pertanian dan sumber asli. Singapura berperanan sebagai pusat perdagangan utama China dalam perkhidmatan kewangan dan logistik. Brazil adalah pasaran ekspor utama bagi produk pertanian China, terutama soya, daging dan ayam. India dan China mempunyai hubungan perdagangan dalam sektor teknologi maklumat dan pharmaceutical. Rusia dan China mempunyai hubungan ekonomi erat dalam sektor tenaga dan sumber asli. Kerjasama perdagangan dan ekonomi antara China dan rakan dagang utama ini memainkan peranan penting dalam pertubuhan ekonomi global dan mempengaruhi aktiviti ekonomi dan politik di seluruh dunia. Larangan dan kuota perdagangan antarabangsa menguntungkan negara China. Larangan dan kuota perdagangan antarabangsa memberikan manfaat kepada China dengan perlindungan industri tempatan iaitu melindungi industri dalam negeri daripada persaingan luar yang tidak stabil, membantu menjaga pekerjaan tempatan dan memajukan sektor-sektor strategik seperti teknologi tinggi. Mengawal kualiti dan keselamatan produk membolehkan China mengawal kualiti dan keselamatan produk yang masuk, melindungi keselamatan awam dan keselamatan pengguna. Menggalakkan pengeluaran tempatan, memberi insentif kepada pengeluaran dalam negeri untuk meningkatkan kemampuan industri dan mencipta lapangan pekerjaan. Imbangan pembayaran positif, menjaga kestabilan ekonomi dengan mengawal aliran wang asing dan menjaga keseimbangan pembayaran yang positif. Pendapatan tambahan dan pendapatan kerajaan mengenakan bayaran atau yuran kepada importer asing untuk mendapatkan pendapatan tambahan untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Mencapai objektif politik dan keselamatan negara, mengawal aliran produk yang boleh mendatangkan ancaman kepada keselamatan awam atau kepentingan nasional seperti pengeluaran dan ekspor senjata. Penggunaan larangan dan kuota perdagangan ini adalah sebahagian daripada strategi ekonomi dan politik China untuk mencapai matlamat ekonomi serta keselamatan dan kepentingan negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi larangan dan kuota perdagangan China. Faktor yang mempengaruhi penggunaan larangan dan kuota perdagangan oleh China adalah perang. Konflik bersenjata seperti perang mempengaruhi penggunaan larangan dan kuota perdagangan seperti yang berlaku semasa Perang Dagang Amerika Syarikat dan China. Krisis politik. Krisis politik dalam negara atau rantau boleh mempengaruhi penggunaan larangan dan kuota perdagangan dengan China mengenakan sekatan untuk mengekalkan stabiliti ekonomi. Kemelesetan ekonomi. Kemelesetan ekonomi dalam atau luar negara boleh mengakibatkan pengenaan kuota dan larangan untuk melindungi industri tempatan dan pekerjaan. Keselamatan dan kesihatan awam. Penggunaan larangan dan kuota juga dipengaruhi oleh faktor keselamatan dan kesihatan awam seperti mengenakan sekatan terhadap produk yang mencabar keselamatan awam. Tindak balas terhadap tindakan negara lain. China boleh mengenakan larangan dan kuota sebagai tindak balas terhadap tindakan yang diambil oleh negara lain terhadapnya. Perubahan peraturan perdagangan antarabangsa. Perubahan dalam peraturan perdagangan antarabangsa juga mempengaruhi penggunaan larangan dan kuota. Faktor-faktor ini memainkan peranan penting dalam strategi perdagangan China dan mempengaruhi bagaimana larangan dan kuota digunakan dalam konteks ekonomi dan politik negara tersebut. Polisi larangan dan kuota perdagangan di negara China. Polisi larangan dan kuota perdagangan di China termasuk
Akta Kastam dan Perdagangan Luar Negara yang merangkumi peraturan asas berkaitan dengan pengimportan dan pengeksportan barang ke dan dari China. Peraturan mengenai kuota import menetapkan kuota jumlah atau nilai untuk produk tertentu yang boleh diimport. Senarai produk dilarang dan terhad menyediakan senarai produk yang dilarang atau terhad untuk dieksport atau diimport. Polisi keselamatan makanan melibatkan pemeriksaan dan pengawasan produk makanan yang diimport untuk memastikan keselamatan pengguna. Polisi Perlindungan Spesies Terancam melibatkan larangan import atau ekspor produk yang terlibat dalam larangan spesies terancam. Akta Perdagangan Elektronik merangkumi peraturan mengenai perdagangan elektronik. Perjanjian perdagangan antarabangsa bagi China terlibat dalam pelbagai perjanjian perdagangan antarabangsa yang mempengaruhi polisi larangan dan kuota perdagangan. Pengecualian dan pengecualian kursus. Terdapat pengecualian tertentu untuk produk atau kategori tertentu bergantung kepada keperluan ekonomi keselamatan atau politik. Pengurusan lesen kuota import dan ekspor. Pengurusan lesen ini melibatkan proses pelesenan dan pengawasan untuk memastikan keselamatan dan kepentingan sosial serta awam. Pengurusan pelesenan adalah penting dalam memastikan pengurusan perdagangan yang berkesan dan efisien di China. Polisi ini melibatkan alat penting dalam mengawal aliran perdagangan dan memastikan kepentingan negara dikekalkan. Dasar-dasar yang dilaksanakan. Dasar ekonomi terbuka yang diperkenalkan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978 merupakan pemakin penting dalam transformasi ekonomi China. Ia menyediakan peluang untuk pelaburan asing. Dasar ini membuka pintu kepada pelaburan asing, membolehkan syarikat global melabur di China dan memacu pertumbuhan industri. Perdagangan antarabangsa. Dengan menghapuskan beberapa sekatan perdagangan, China meningkatkan ekspor produk manufaktur seperti komponen elektronik dan pakaian ke pasaran global. Penyelarasan teknologi. China menggunakan teknologi dan pengetahuan luar negara untuk memodernkan industri dalam negeri, terutamanya dalam industri teknologi maklumat dan komunikasi. Zon ekonomi khas. Pengenalan zon ekonomi khas seperti Shenzhen membolehkan eksperimen dalam dasar ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasikan ekspor. Dasar ini telah menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi China dan memperkuatkan peranan negara itu dalam ekonomi global. Keahlian China dalam Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO pada tahun 2001 membawa manfaat penting. Akses kepada pasaran global, keanggotaan dalam WTO membolehkan China mengakses pasaran global dengan lebih mudah. Memudahkan ekspor produk mereka tanpa sekatan perdagangan yang tidak munasabah. Perlindungan terhadap perdagangan. China memperoleh perlindungan undang-undang terhadap tindakan perdagangan yang tidak adil dari negara-negara lain. Memberi mereka alat undang-undang untuk melindungi kepentingan perdagangan mereka. Penyertaan dalam rundingan perdagangan. Keanggotaan dalam WTO memungkinkan China menyertai rundingan perdagangan antarabangsa. Mereka berbincang isu-isu perdagangan dan mencari penyelesaian dalam persengketaan perdagangan. Dengan keanggotaan dalam WTO, China memainkan peranan penting dalam perdagangan global, mengukuhkan kedudukan mereka dalam arena perdagangan dunia dan membawa manfaat ekonomi yang signifikan. Dasar kuota ekspor dan larangan ekspor adalah alat penting dalam kawalan aliran produk dalam perdagangan antarabangsa China. Menjaga keseimbangan pasaran domestik. Menggunakan kuota ekspor untuk memastikan bekalan yang mencukupi di pasaran domestik, contohnya gandum. Melindungi industri dalam negeri. Larangan ekspor digunakan untuk melindungi industri dalam negeri daripada persaingan asing yang tidak adil seperti teknologi canggih. Mengawal ekspor produk strategik. Mengekalkan kawalan terhadap ekspor produk yang strategik untuk kepentingan negara seperti senjata. Memenuhi kewajipan antarabangsa. Menggunakan kuota ekspor dan larangan ekspor untuk mematuhi peraturan antarabangsa seperti pelindungan hutan global.
menghasilkan pendapatan tambahan, memungkinkan China mengenakan bayaran atau yuran kepada negara-negara yang ingin mendapatkan kuota ekspor untuk produk tertentu. Mempromosikan produk dengan nilai tambah tinggi, memfokuskan usaha kepada produk dengan nilai tambah tinggi yang lebih eksklusif di pasaran global, menjaga keseimbangan pembayaran, mengawal aliran produk asing untuk menjaga keseimbangan pembayaran positif. Dasar ini membolehkan China mencapai matlamat ekonomi dan politik sambil memastikan kepentingan negara dalam perdagangan antarabangsa. Dasar pertumbuhan ekonomi utama China. China melaksanakan dasar-dasar pertumbuhan ekonomi yang memberi fokus kepada sektor-sektor utama seperti teknologi, inovasi, pembuatan dan perkhidmatan. Ini merangkumi pelaburan besar dalam penyelidikan dan pembangunan serta sokongan kepada industri-industri utama. Pelaburan luar negara OFDI adalah strategi penting China dalam menghadapi larangan dan kuota perdagangan antarabangsa. Pengurangan ketergantungan. OFDI membantu mengurangkan ketergantungan China terhadap import sumber daya dan bahan mentah seperti minyak dan gas melalui pelaburan dalam projek pengeksporan sumber tenaga di luar negara. Peluang pasaran baharu membolehkan China memasuki pasaran baharu dengan lebih mudah, mengatasi larangan atau kuota produk ekspor tertentu dengan mengembangkan operasi di luar negara. Kepelbagaian ekonomi. Melalui OFDI, China mengurangkan risiko yang berkaitan dengan kuota atau larangan dalam industri tertentu dan merancang pelan kepelbagaian ekonomi. Hubungan antarabangsa yang lebih kuat, OFDI berperanan sebagai alat diplomatik dalam hubungan antarabangsa, digunakan sebagai insentif atau alat perundingan dalam perjanjian perdagangan dan diplomasi. Peningkatan kemampuan teknologi OFDI membantu China memperoleh teknologi terkini yang terjejas oleh sekatan import melalui kerjasama dengan syarikat asing. Belt and Road Initiative BRI memainkan peranan penting dalam perdagangan antarabangsa China. Meningkatkan akses ke pasaran luar negara, BRI membuka peluang untuk meningkatkan akses China ke pasaran luar negara melalui pembangunan infrastruktur dan pengangkutan yang lebih efisien. Kemudahan perdagangan maritim. BRI memudahkan pergerakan barang-barang melalui pembangunan pelabuhan laut strategik seperti pelabuhan Gwadar di Pakistan yang memberi China akses lebih cepat ke kawasan Asia Selatan. Perluasan koridor perdagangan. BRI membentuk koridor perdagangan baru yang menghubungkan China ke pelbagai pasaran di Asia Tengah, Eropah Timur dan Eropah Barat melalui landasan kereta api, jalan raya dan jalur perdagangan maritim. Pelaburan dalam sumber daya asing. Sebagai sebahagian daripada BRI, China melabur dalam projek ekonomi dan sumber daya asing di negara penerima, memberikan mereka akses kepada sumber daya penting. Integrasi dalam rantaian bekalan global. BRI membolehkan China menjadi pemain utama dalam rantai bekalan global dengan meningkatkan infrastruktur dan perhubungan. Peluang dan cabaran. Terdapat kebimbangan mengenai masalah hutang negara, penerima dan isu-isu keselamatan serta alam sekitar dalam pelaksanaan BRI. Pelaburan dalam teknologi dan inovasi oleh China adalah penting dalam konteks larangan dan kuota perdagangan antarabangsa. Kejuruteraan genetik dan kecerdasan buatan AI. China melabur besar dalam R&D untuk teknologi kejuruteraan genetik dan AI. Tetapi produk-produk dalam bidang ini boleh dikenakan sekatan dan kuota perdagangan kerana aplikasi yang sensitif atau komersial tinggi. Teknologi 5G dan perhubungan komunikasi. China memimpin dalam pembangunan teknologi 5G, tetapi produk 5G China mungkin menghadapi sekatan atau kuota dalam perdagangan antarabangsa disebabkan kebimbangan keselamatan atau teknologi tinggi. Industri semikonduktor. Pelaburan dalam industri semikonduktor adalah penting bagi China, tetapi produk semikonduktor mereka boleh dikenakan sekatan dalam perdagangan disebabkan pertimbangan keselamatan dan teknologi tinggi. Perlindungan hak cipta dan kepentingan intelek.
China telah mengambil langkah untuk memperketat perlindungan hak cipta dan kepentingan intelek mereka dengan tindakan undang-undang terhadap pelanggaran dan pematuhan undang-undang hak cipta dalam perdagangan antarabangsa. Dasar kelestarian dan alam sekitar dalam perdagangan antarabangsa China. Berikut merupakan usaha yang dilakukan China. Standard keselamatan dan alam sekitar yang ketat. China menetapkan standard ketat yang mesti dipatuhi oleh produk yang diimport atau dieksport, termasuk yang berkaitan dengan bahan kimia berbahaya, pengurusan sisa toksik dan perlindungan alam sekitar semasa pengeluaran. Pemeliharaan sumber asli. China melarang atau mengenakan kuota ke atas ekspor sumber daya yang dianggap penting untuk keperluan negara atau untuk melindungi alam sekitar. Contohnya, log kayu yang memiliki nilai ekologi yang tinggi, insentif produk hijau. China memberikan insentif kepada produk yang mempromosikan kelestarian dan perlindungan alam sekitar. Memberi kelebihan dalam hal kuota ekspor atau import kepada produk hijau yang memenuhi kriteria tertentu. Larangan produk yang merosakkan alam sekitar. China melarang import produk yang dianggap merosakkan alam sekitar yang mempunyai kesan negatif terhadap kesihatan manusia seperti larangan penggunaan plastik sekali guna. Dasar keselamatan produk dan standard dalam perdagangan antarabangsa China merangkumi keselamatan produk. China melaksanakan peraturan ketat untuk memastikan keselamatan produk termasuk pemantauan bahan bahaya kimia dan pemeriksaan berkala produk makanan. Standard produk. Produk yang diperdagangkan harus mematuhi standard kualiti, prestasi dan spesifikasi teknikal yang ditetapkan. Pematuhan standard antarabangsa China berusaha untuk mematuhi standard keselamatan dan kualiti yang diiktiraf secara antarabangsa dalam perdagangan melalui proses pengesahan yang ketat dan pemeriksaan produk sebelum diekspor. Kesimpulan, secara keseluruhan, perdagangan antarabangsa memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi dan politik China. Larangan dan kuota perdagangan adalah instrumen penting dalam polisi ekonomi China yang membantu menjaga industri tempatan, mengawal kualiti produk, menggalakkan pengeluaran tempatan dan menjaga keseimbangan pembayaran yang positif. Namun, penggunaan mereka memerlukan keseimbangan yang bijak untuk memastikan perdagangan antarabangsa yang mampan dan menguntungkan negara China. Sekian, terima kasih.